Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tajuk ya daripada buku teks fiqh ya, muka surat boleh tengok muka surat 52 ya, iaitu tajuk yang terakhir ya yang kita akan tengok satu persatu. Tajuk ni panjang sebab dia ada dua perkara yang berbeza. Kemudian kita akan lihat satu persatu. Cuma pada hari ini kita akan melihat tiga subtopik, iaitu yang pertama pengertian, yang kedua adalah hukum dan yang ketiga adalah syarat. Okey. Jadi untuk tajuk pada hari ini iaitu tajuk solat jamak dan qasar. Jamak, qasar. Jamak jim mim ain. Ya. Jim mim ain. Qasar qaf sad ra. Qasar. Okey. Jadi untuk solat jamak dan qasar mudah sahaja. Kena ingat perkataan jamak ialah bermaksud himpun, kumpul. Okey. Jamak maksud dia kumpul, himpun, kan? Himpun maksudnya berhimpun, okey, berkumpul. Qasar pula adalah pendek, potong. Ingat dua tu, pendek, potong. Jadi kita akan tengok apa maksud jamak, apa maksud qasar. Yang pertama ialah solat jamak ialah himpun, menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu solat. Macam mana tu kejap lagi kita tengok. Solat qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat dan Isyak 4 rakaat. Dipotong menjadi 2. Tapi boleh ke hari-hari kita buat solat jamak dan qasar? No, ada sebab kenapa kita buat solat jamak dan qasar. Tak boleh saja-saja buat, ya. Tidak boleh saja-saja buat. Kena ada sebab. Okey, sebab dia adalah penting. Kalau tak mencukupi syarat dia, maka kita tidak boleh nak buat solat jamak dan qasar. Okey. Sebab solat jamak dan qasar ni hanyalah untuk orang yang bermusafir, orang yang berjalan jauh, dan mempunyai niat yang baik. Nanti kita tengok. Okey, kita ulang sekali lagi. Solat jamak maksudnya adalah himpun dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu solat. Yang kedua, solat qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2. Ya, solat Zuhur 4 rakaat buat 2 rakaat. Asar 4 buat 2, Isyak 4 buat 2. Tapi jangan buat suka-suka hati. Ada syarat dia. Okey, tengok pada maksud tadi. Yang jamak tu himpunkan 2 waktu solat. Okey, contoh waktu solat Zuhur. Sekarang waktu solat Zuhur, okey, kita himpunkan Zuhur dan juga Asar. Itu maksud dia himpun 2 solat. Bukan Zuhur dengan Maghrib, sebab selepas Zuhur bukan waktu Maghrib, lepas Zuhur waktu Asar. Okey, kalau contoh kita dekat waktu Asar, okey, kita himpunkan, jamakkan Asar dengan Zuhur. Tapi Ustaz, solat Asar selepas Asar Maghrib, tak boleh ke Asar dengan Maghrib Ustaz? Tak boleh, sebab waktu Maghrib tu dah masuk waktu malam. Sebab tu kita tak boleh nak himpunkan. Jadi kita himpunkan siang dengan siang, malam dengan malam. Okay, kalau sekarang ni waktu Asar contohnya, kita himpunkan Asar dan juga Zuhur. Okey, yang ketiga, kalau masa tu waktu Maghrib, nak buat apa pula? Kita himpunkan Maghrib dengan Isyak. Okey, kalau waktu tu waktu Isyak, kita buat solat Isyak dulu baru solat Maghrib. Tapi Ustaz, solat Isyak kan dia hampir kepada waktu subuh. No. Ya, solat subuh tu dia berdiri dengan sendirinya, tidak boleh dihimpunkan dan juga tidak boleh pendekkan ataupun dikosarkan, ya. Sebabnya subuh dia waktu pagi kan.
Waktu pagi. Tapi subuh boleh ke dengan zuhur Ustaz? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab subuh tu dia seorang-seorang kat situ. Ya. Yang boleh zuhur dengan asar. Kalau waktu tu waktu zuhur. Kalau waktu itu waktu asar, asar dengan zuhur. Kalau waktu tu waktu maghrib, maghrib dengan isyak. Kalau waktu tu waktu isyak, isyak dengan maghrib. Begitu. Okey, yang seterusnya. Ini dinyatakan solat yang boleh dijamakkan. Solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Subuh dengan isyak boleh ke? Tak boleh. Subuh dengan zuhur boleh ke? Tak boleh. Asar dengan maghrib boleh ke? Tak boleh. Okey. Seterusnya, hukum jamak dan qasar. Apakah hukumnya? Hukumnya adalah harus, bukan wajib, ya, bukan wajib, bukan sunat. Hukumnya adalah harus. Jadi kalau tak buat tak apa ke? Tak apa. Sebab solat jamak dan qasar merupakan rukhsah dalam solat. Rukhsah tu maksudnya keringanan. Ringan untuk siapa? Kita tengok. Ringan untuk siapa? Okey, ini adalah orang-orang yang layak untuk solat jamak dan qasar. Ada syarat dia. Syarat dia pertama ialah niat jamak dalam solat pertama. Maksud niat jamak dalam solat pertama ialah contoh waktu tu waktu zuhur. Ya, awak nak buat solat jamak, kena jamakkan dengan asar. Jadi awak niatkan solat zuhur dan asar tu dalam waktu zuhur. Jangan pula niatkan zuhur dengan asar dalam waktu asar. Tapi Ustaz, kalau waktu tu waktu asar, awak niatkan solat asar dan juga zuhur dalam waktu asar. Macam tu. Kedua, berniat qasar dalam takbiratul ihram. Okey, yang qasar solat apa? Zuhur, asar, isyak. Jadi waktu kita angkat takbir tu, dalam first solat tu, kita dah niat dah. Kita nak pendekkan rakaat solat zuhur dan juga asar. Okey. Perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Apakah maksud perjalanan yang diharuskan oleh syarak? Maksud dia adalah dari segi syarak, kita contoh daripada Jenderal Hilir nak ke Terengganu. Apa tujuan ke Terengganu? Pergi menziarah orang yang sakit contohnya. Pergi menghadiri majlis perkahwinan contohnya. Pergi berziarah sempena raya contohnya. Boleh buat solat jamak dan qasar. Boleh. Diharuskan. Ya, diharuskan. Tapi Ustaz, kalau tak nak buat pun tak apa. Tak nak buat pun tak apa. Boleh buat solat penuh macam biasa. Okey. Yang ketiga, perjalanan tidak kurang dari 2 marhalah bersamaan lebih kurang 89 km. Contoh daripada Jenderam nak ke Tanjung Malim. Jenderam nak ke Tanjung Malim lebih kurang 89 km. Boleh kita buat solat jamak dan juga solat qasar. Okey, soalan. Boleh ke buat solat jamak dan qasar dalam satu solat? Boleh. Contoh. Okey, kita nak buat solat jamak zuhur dan asar, tapi kita nak qasarkan dia, nak pendekkan rakaat dia. Boleh tak? Boleh. Buatlah. Ikut pada syarat tadi, yang syarat kedua ni, niat qasar dalam takbiratul ihram. Bila awak nak buat solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur, asal awak angkat takbir tu, awak dah niat siap-siap dah nak qasarkan zuhur dan asar. Maksud dia nak pendekkan daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Macam tu. Okey. Tapi Ustaz, maghrib boleh ke kita qasarkan? Tak boleh. Maghrib tu 3 rakaat je, bukan 4. Jadi yang boleh kalau contoh waktu isyak Ustaz. Okey, kalau waktu isyak, okey, awak nak solat isyak kan? Okey, awak nak solat isyak dan juga maghrib kan, nak jamakkan. Okey, jamakkan. Okey, tapi waktu takbiratul ihram tu awak dah niat qasar. Untuk solat isyak sahaja. Bukan maghrib, isyak sahaja. Pendekkan 4 jadi 2. Okey, jelas. Okey, seterusnya mengetahui kaifiat melakukan solat jamak dan qasar. Maksudnya tahu cara-cara. Kaifiat ni cara-cara. Tu syarat dia, mesti tahu cara-cara.
Okey, yang ketiga, berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua. Maksudnya kat situ, contoh Zuhur dengan Asar. Nanti waktu Asar tu kita masih lagi bermusafir, kita masih lagi berjalan. Contohlah, kan, kalau kita daripada Jenderam nak pergi ke Tanjung Malim 89 km 2 marhala. Sampai dekat Tanjung Malim tu, kan, kita masih lagi bermusafir, maka kita dikategorikan sebagai kekal berjalan. Jadi kita diharuskan untuk buat solat jamak dan juga solat qasar. Ya, yang penting berkekalan dalam perjalanan. Tu dia punya syarat dia. Tapi Ustaz, kalau kita dah sampai rumah kita kat Jenderal Hilir, boleh ke buat solat qasar dan jamak? Tak boleh, sebab kita dah sampai tempat kita tinggal, tempat kita duduk, tempat kita menetap yang kekal. Jadi solat jamak dan qasar ni khas untuk orang yang bermusafir, orang yang berjalan. Okey. Seterusnya, dilakukan dengan mualah berturut-turut, kecuali solat jamak takhir. Solat jamak takhir ni kita cerita nanti. Berturut-turut maksudnya, kan, kita tengok waktu solat. Nombor 1, nombor 3 sahaja. Waktu tu waktu apa? Zuhur. Kita nak jamak apa? Zuhur, Asar. Ikut turutan tak? Ikut. Ini nombor 1. Kemudian nombor 3 pula. Waktu tu waktu apa? Maghrib. Okey. Kemudian kita buat solat apa dulu? Maghrib. Kita jamak apa dulu? Maghrib, kemudian Isyak. Berturut-turut, ikut turutan. Jadi kat situ 1 dengan 3 dikategorikan sebagai jamak takdim. Takdim itu kita tengok minggu depan kita belajar. Nombor 2 dengan 4, tengok waktu tu waktu apa? Asar. Kemudian kita buat apa dulu? Asar dulu baru Zuhur. Dia tidak mualah, tidak berturut-turut. Itu dinamakan sebagai jamak takhir. Jamak apa? Takhir. Sama juga nombor 4. Ya, waktu tu waktu apa? Waktu Isyak. Okey, tapi kita buat apa? Isyak dulu baru Maghrib, kan? Dia tidak berturut-turut. Soalan, kenapa pula waktu tu waktu Asar kena buat solat Asar dulu? Jawapannya adalah, yelah, masa tu dah waktu Asar, takkan nak buat Zuhur dulu, mestilah buat Asar dahulu. Itulah dinamakan nombor 2 dengan nombor 4 ini adalah solat jamak takhir. Sebab kenapa? Buat di akhir waktu ataupun waktu yang kedua. Gitu. Baik. Kemudian yang seterusnya, dilakukan 2 solat secara tertib kecuali solat jamak takhir. Samalah tu. Sama, penerangan sama macam tadi. Maknanya kat sini solat jamak takdim, yang saya tunjuk ni, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, ikut turutan. Jangan tanya lagi pula. Tapi Ustaz, boleh ke buat Asar dengan Maghrib? Tak boleh, Wak. Tak boleh. Sebab Zuhur dengan Asar ni waktu siang, so kita buat siang je. Jangan campur adukkan dengan malam. Macam tu. Okey, baik. Yang seterusnya, kita habis dah sampai sini. Kita nak tengok latihan. Latihan. Saya ada bagi latihan. Alright. Latihan untuk hari ini, latih tubi solat jamak dan qasar. Tuliskan pengertian solat jamak dan qasar. Solat jamak apa? Jawab penuh, menghimpunkan 2 waktu solat. Qasar apa? Memendekkan waktu solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Contoh tak payahlah sebab ada soalan dia. Yang kedua, apakah solat yang boleh dijamakkan? Solat apa? Awak jawab by pairing, pasangan. First jawab Zuhur dan Asar. Yang kedua jawab Maghrib dan Isyak. Gitu. Dalam buku teks pun ada jawapan. Kemudian, apakah solat yang boleh dikosarkan? Qasar apa? Pendek. Awak senaraikan. Yang boleh qasar Zuhur, Asar, Isyak. Macam tu. Apakah hukum melaksanakan solat jamak dan qasar? Jawab pendek je. Harus. Settle. Tuliskan 6 syarat jamak dan qasar. Yang tadi kita belajar. Perjalanan 2 marhala. Lagi apa? Awak tengok sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Nanti akan datang kita tengok yang seterusnya untuk sama-sama kita belajar. Dan jangan lupa upload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.